Tuan-tuan perempuan sekalian, pertama-tama bila sebut COVID-19 ni ramai orang takut sebab 80% daripada masyarakat kita, masyarakat dunia ni 80% percaya COVID-19 ni boleh membunuh. COVID-19 ni boleh kita kata menghancurkan, merosakkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang pertama sebelum sebut pasal vaksin, kita kena tengok virus dulu. Sebab vaksin asalnya virus. Virus ni apa? Nombor satu, virus ni kalau kita nak kaitkan dengan agama kita, din, virus ni makhluk Allah. Nombor satu. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tak ada kuasa, dia tak ada kekuatan, dia tidak ada apa-apa. Malahan dia adalah makhluk yang paling lemah yang Allah cipta. Kenapa saya kata paling lemah? Kerana virus tak boleh hidup tanpa menumpang orang lain. Tanpa host, tanpa rumah dia tak boleh. Dia mesti duduk sama ada sekecil-kecilnya bakteria ataupun sebesar-besarnya binatang, manusia dan termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Jadi virus ni makhluk yang paling lemah. Dia mesti ada sel yang ditumpang baru dia boleh hidup. Itu satu. Yang kedua, virus ini juga adalah merupakan perkara yang kita katakan tadi, bukan sahaja dia tidak ada kekuatan yang besar tadi, tetapi dia juga mudah mati. Sebenarnya mudah mati. Kalau virus apa yang ada kat sini, mungkin dalam masa 1 jam, 2 jam, kalau tak ada, dia mati dah. Gitu. Walaupun ada setengah-setengah teori menggambarkan virus tak mati sebab dia tak hidup. Dia kata virus ni satu makhluk yang tidak hidup dan tidak mati. Macam dalam neraka. Kena seksa, kan? Kita ni tak hidup, tak mati. Macam itu. Tapi ini satu pandangan yang saya rasa salah. Sebab Allah gambarkan Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati. Semua benda ada hidup, ada mati. Baik. Ya, sebab tu nak gambarkan sini yang pertama sekali yang menakutkan kita sebab virus ni macam hantu, macam syaitan. Macam kita nak tengok sini, kita besar, kita kuat. Virus kecil, macam kita dengan semut. Sepatutnya semut tak boleh apa-apa pada kita. Tapi kalau semut masuk dalam telinga macam mana? Contoh kan? Masuk dalam telinga samalah macam virus masuk dalam badan. Jadi nak sebut sini, virus bukanlah sesuatu yang kuat. Itu nombor satu. Yang kedua, vaksin. Vaksin ini sebenarnya dibuat daripada virus. Vaksin tu dia derive daripada virus. Sama ada virus itu sendiri ataupun bahagian-bahagian daripada virus yang telah dimatikan atau telah dilemahkan. Jadi maknanya vaksin ini adalah merupakan dia ambil daripada virus yang sebenarnya vaksin COVID-19. Maka dia ambil daripada coronavirus 19 yang kita definekan sebagai coronavirus 19 ini, COVID-19 ini, dan kemudian daripada situ diproses untuk melemahkan virus itu dan ataupun diambil bahagian daripada virus itu untuk menjadi suatu disebut sebagai vaksin. Ini proses dia. Tetapi yang menjadi satu persoalan kita yang pertama sekali ini ialah vaksin itu, dan bila kita kata dia dijadikan daripada virus dan sebagainya, maka dia bukan ubat sebab dia virus, dia bukan ubat. Dia virus. Jadi kita kena faham, vaksin bukan ubat. Vaksin ni adalah satu bahan yang digunakan oleh sains untuk masuk dalam badan kita, cara bahasa kampung lah, masuk dalam badan kita. Kemudian lepas tu, dia pun dilihat oleh badan kita. Dia berlawan. Badan kita kata, ni ada alien banyak ni. Tapi alien ni lembik je, tak ada apa-apa. Maka badan kita pun buatlah, kita kata antibody. Jadi bila badan kita tu, sistem imun kita melahirkan antibody, maka antibody tu akan pergi ke vaksin tadi, tengok rupanya vaksin dia lembik dan mati. Dia tengok, ada vaksin yang hidup, virus yang hidup, carilah virus itu. Maka di situlah antibody akan mengalahkan virus. Jadi yang menyihatkan kita, yang menyembuhkan kita itu bukannya vaksin, bukannya virus yang lemah tadi, tetapi adalah antibody kita yang memang Allah SWT jadikan pada kita. Sebab tu saya sebut sini, jangan kita ingat yang menyembuhkan kita itu ubat. Ini satu masalah. Akidah kita ini, kita nak sangat tunggu vaksin. Seolah vaksin itulah yang menyembuhkan. Vaksin bukan menyembuhkan. Bukan kata dari sudut akidah vaksin tidak menyembuhkan. Tapi dari sudut peranannya pun dia hanya aktifkan imunisasi kita saja. Jadi ini satu fahaman yang perlu kita faham. Adakah vaksin itu diperlukan sebagai untuk kita nak melahirkan antibody? Maka kunci di sini ialah antibody. Kunci di sini ialah imunisasi. Maksudnya sistem imunisasi itu akan lahir dan melawan virus. Maka adakah vaksin satu-satunya? Tentulah tidak. Jadi sinilah kita akan pergi dengan lebih jauh. Bagaimana kita lihat, bukan vaksin sajalah yang akan merawat seseorang yang kena virus. Jadi kalau kita tunggu vaksin ni mungkin, dengan keadaan hari ini, minta maaf saya sebut, seorang profesor daripada UMS,
menyatakan bahawa untuk menjadikan satu ubat itu matang dan boleh digunakan secara selamat, kurang-kurang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru boleh. Tetapi apabila dibuat dalam masa 1 tahun, berapa bulan, itu satu. Itu ada elemen lain pula yang terlibat dalam situ. Sebenarnya penyakit yang pertama bukan COVID-19. Penyakit pertama ialah akidah kita yang percaya kepada makhluk lebih daripada Allah. Itu penyakit nombor satu. Sebenarnya Allah uji kita bukan hanya sekadar COVID-19, HIV, SARS, MERS dan sebagainya. Tapi bagaimana iman yang ada pada seseorang itu benar-benar boleh merasai bahawa ini ujian daripada Allah. Contoh, patutnya kita rasa gembira. Bila Rasul SAW menggambarkan setiap penyakit ada ubat. Ini hadis sahih. Setiap penyakit ada ubat. Maka kalau penyakit itu datang kat Malaysia, tentu ubatnya ada di Malaysia. Kenapa kita nak tengok sampai ke Amerika, sampai ke luar negara, ke China, sampai ke... Ya, ubat dia siap baik. Jadi sini nombor satu, yang pertama sekali, macam mana digambarkan tadi, vaksin ini, dia adalah merupakan suatu yang banyak kelemahan dan kekurangannya. Kalau kita nak kata dia sebagai penyembuh, dia sebagai yang memberikan satu-satunya solution, penyelesaian kepada vaksin. Saya bagi satu contoh. Yang pertama sekali, dia akan hanya berkesan pada virus yang asal dia tu. Contohnya kalau dia virus COVID-19, maka dia hanya COVID-19 saja, satu virus dia. Itu je, dia tak ada virus lain. Timbul virus COVID-21. Contoh kan. COVID-20 nak habis dah. COVID-21. Virus COVID-21. Tak boleh lah. Katakanlah masuk Januari besok, virus COVID-21. Maka COVID-19 dah dah tak boleh. Jadi kalau kita ambil, kita tunggu tiba-tiba dah sampai bulan Januari, keluar pula COVID-21. Beli lagi. Dan sebab apa saya kata? Sebab virus ni dia boleh mutate, boleh mutasi. Dia boleh berubah-ubah struktur dia. Dia masuk ke sini, dia jadi orang lain. Dia masuk ke sana, dia jadi orang lain pula. Jadi macam itu lebih kurang. Dan sebab itulah saya sebut kat sini, vaksin ni bukan satu-satunya penyelesaian. Yang kita tunggu, yang kita nanti-nantikan kerana dia adalah merupakan salah satu yang Allah izin ilmunya pergi kepada manusia. Tetapi masih terlalu jauh lagi sebenarnya teknologi yang ada untuk benar-benar menyatakan bahawa vaksin itu boleh berkesan secara 100% dari sudut kesan fizikal. Yang kedua, kita lihat contohnya tahan vaksin dalam badan kita pun berapa lama? 5 bulan, 6 bulan. Pakar-pakar vaksin kata, lebih kurang 5 bulan, 6 bulan. Jadi maknanya lepas tu nak kena ambil vaksin lain pula. Jadi ini satu benda yang kita nak nyatakan bagaimana sebenarnya ubat itu ataupun sabab untuk kita mendapatkan musabab itu bukanlah fokus kita. Fokus kita ialah musabib tadi. Macam mana Ustaz sebut tadi, Dr. Loman sebut tadi. Fokus kita ialah Allah. Allah yang menyembuhkan. Dan Allah boleh datangkan kesembuhan dari pelbagai aspek dan pelbagai cara. Macam kita sebut tadi, bagaimana vaksin ni peranan dia ialah untuk mengaktifkan sistem antibody. Supaya imunisasi sistem kita boleh melahirkan antibody. Boleh lawan virus. Jadi adakah ada cara lain? Banyak lagi cara lain. Nanti kita akan bincang sikit. Okay. Tapi nak sebut kat sini, apabila kita merasakan bahawa inilah satu-satunya perkara, maka akidah kita telah pun menyatakan bahawa seolah-olah kan Allah SWT ni tidak adil. Macam mana negara-negara yang miskin yang tak ada duit, sedangkan COVID-19 pergi ke situ juga. Macam mana negara-negara yang lain yang kita kata tak dapat nak dia dapat dia cepat ni kan. Jadi sebab itulah digambarkan oleh para saintis kita yang mengkaji tentang vaksin ini. Dia kata contoh bila kita cocok vaksin pada kita, maka dia akan masuk dalam badan kita, dia akan berada di situ, proses untuk melahirkan antibody mengambil masa kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Macam mana kita kuarantin 2 minggu. Kurang lebih virus tu dia boleh activate 2 minggu. Jadi sebelum sampai 2 minggu tu apa jadi kat kita? Siapa yang selamatkan kita sebelum 2 minggu tu? Siapa yang bagi kita kesihatan? Siapa yang bagikan kita boleh hidup lagi? Kalau kita kata virus tu membunuh dan vaksin tu menyembuhkan. Maka di sinilah kita lihat bagaimana Allah menggambar syifa war rahmah. Bila Allah menjadikan penyakit, Allah menjadikan ubat dan Allah menjadikan rahmah di situ. Dan rahmah di sini bukan hanya kita melihat dari aspek-aspek perbuatan manusia mencipta sesuatu ubat tadi itu, tetapi kita melihat dari aspek keseluruhan bagaimana kita benar-benar boleh mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat tadi. Itu perkara yang kita punya keberkesanan disentuh oleh penyakit, dan keberkesanan ubat itu adalah bergantung kepada sejauh mana keberkesanan kita dengan Allah. Pertama sekali ada satu konflik pada petang ni lah. Pertama kita kata Allah yang menyembuhkan.
Kalau Allah sembuhkan, maknanya kalau kita usaha tak usaha sama je. Kalau Allah nak sembuhkan, sembuh. Kalau kita makan ubat pun, tapi Allah tak sembuhkan, tak sembuh. Kalau kita tak makan ubat, Allah nak sembuhkan, sembuh. Apa nak usaha? Right. Di sini satu konsep yang kadang-kadang kita terlupa. Iaitu dalam hal ini, sebenarnya Allah perintahkan kita supaya berdoa, supaya berusaha. Ustaz supaya berikhtiar. Kenapa? Kerana sebenarnya usaha ikhtiar tadi adalah ibadah. Itu nombor satu. Allah perintah tu ibadah. Maknanya nak menunjukkan kita ni hamba Allah. Kita ni adalah hamba yang lemah. Kita usaha, kita minta. Padahal Allah dah tahu dah. Kan, kata doa, ya Allah aku kena COVID-19, aku kena virus, ya Allah. Allah tahu dah. Dan Allah dah tahu dah ubatnya. Tapi kenapa kita diperintahkan berdoa, ikhtiar? Kerana kita ini hamba Allah, kita nak menunjukkan kehambaan kita pada Allah. Allah perintah kita supaya menunjukkan kehambaan. Jadi berdoa ni, lagi banyak berdoa, sebenarnya lagi banyak ibadah kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita kata berusaha, kita kan berusaha. Bukan kita tunggu dan bukan kita kata bergantung dengan apa yang kita tunggu dan yang kita tahu. Itu nombor satu. Dan sebab tu hari ini kita lihat bagaimana keadaan ini cukup keliru dalam akidah umat Islam. Mereka telah bergantung kepada makhluk lebih sehingga bergantung, macam sebut tadi, klinik ni serasi, klinik tu tak serasi. Yang serasi itu sebenarnya yang Allah izin. Kalau dia pergi klinik yang sama pada masa kata mungkin tak sembuh pula kan. Jadi lupa. Ya.